dia nampak ada obor-obor daripada langit yang berwarna-warni dan juga bercahaya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek in Thai Jagat Channel. Nama aku A dan kisah kali ini bertajuk Obor-obor. Okay, sebelum tu, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kisah kali ni aku rasa mungkin setengah dari korang tak percaya, tapi sebab bunyinya kedengaran macam kelakar dan juga agak pelik dan mengarut, tapi inilah apa sebenarnya yang terjadi kepada Pakcik M aku. Yang mana kalau korang tak kenal, Pakcik M aku ni adalah bapa saudara aku yang mana sekarang berumur 46 tahun dan hijab dia terbuka, dan banyak gila kisah-kisah pelik memang berlaku dekat dia daripada dia kecil sampailah besar sekarang. Dan kisah ni aku kumpulkan sebab hari tu aku ada raya rumah dia dan dia memang suka cerita-cerita benda ni dan aku pun suka mendengar, so aku pun ceritalah dekat korang apa yang aku dapat daripada dia. Sebabnya Pakcik aku ni tinggal jauh tahu daripada kita orang. Taklah jauh mana, tapi bagi aku jauh lah. Tapi kiranya memang susah lah nak jumpa dia. Dan ia adalah kisah benar yang terjadi pada dia. Sewaktu dia bekerja di salah satu tempat. Aku tak pasti lah sebenarnya dia kerja apa, dia punya nama, posisi pekerjaan dia tu tahu. Sebabnya dia macam dia akan kerja dia akan baiki macam rumah api punya wiring ke, ataupun dekat tengah-tengah laut tu kan, ataupun dekat tengah-tengah hutan, repair benda-benda yang orang rasa benda tu sangat mencabar dan tak semua orang boleh buat. Dan bila company dia dapat job, dan dia akan hantar salah seorang orang ni, iaitu Pakcik M aku ni, dan pergi repair dekat kawasan tu. Dan selalunya kawasan-kawasan ni sangatlah mencabar daripada segi fizikal permukaan buminya, ataupun mencabar daripada segi benda kita tak nampak, sebabnya dekat tengah-tengah hutan, dekat tengah-tengah laut, dan pelbagai lagi tempat-tempat yang memang pelik-pelik. Dan dia selalu kiranya outstation lah, sebabnya berdasarkan company dia hantar dekat mana, kat situlah dia akan pergi. Dan aku rasa job tu memang sesuai dengan dia, sebabnya dia memang brutal, dia memang yang santai je kalau jumpa apa-apa. Korang bayangkan, dia boleh cerita dia keluar mancing dengan Wakmat. Kalau korang tak tahu Wakmat tu siapa, korang boleh refer dekat video aku sebelum ni. Dia selingan. Dia pergi memancing. Lepas tu dekat tempat tu tiba-tiba Pakcik M aku ni, orang semua sebenarnya dengar bunyi kapun mengilai tahu. Dia ketawa mengekik-ngekik dekat atas pokok tu. Pakcik M aku ni dah nampak dah sebenarnya benda tu dekat atas pokok, tapi Wakmat aku ni tak nampak. Dia tak tahu dan dia tak nampak dekat mana tahu dia, tapi dia dengar, dia macam mana tu, apa benda tu, macam tu kan. Sebab bunyinya macam bagi dia mungkin tak jelas ataupun apa hilayan tawa tu, tapi Pakcik M aku memang dah jelas-jelas nampak kapun tu dekat atas pokok tengah mengetawakan ataupun tengah mengilai dekat situ. Dia boleh ketawa. Dia kata ketawa pula kapun ni, apa yang kelakar tak tahu lah. Dia gelak sekali dengan kapun tu. Wakmat ni dah petak lah. Lepas tu Wakmat tu demam waktu balik tu, tapi Pakcik M aku ni tak demam. Tak tahu lah apa yang diketawa sekali dengan kapun tu. Tapi tahap brutal dia yang aku nak sampai kat sini, tahap brutal dia memang macam tu lah, sampai dia boleh ketawa sekali dengan kapun. Macam tu. Kalau manusia biasa memang dah lari tampukang, tak nampak dah apa jadi ke depan. Faham tak maksud aku? Okay, cerita kali ni waktu dia bekerja dekat Pulau Jarak. Tapi dia kata Pulau Jarak ni adalah dekat antara Perak ataupun Kedah, tapi orang selalu akan consider dia dekat dalam Kedah. Okay, dekat tempat tu aku tak pasti dia ditugaskan untuk apa, tapi dia adalah buat kerja dia dekat sana. Dan ranger-ranger dekat situ, kampung-kampung asli dekat situ, dekat tengah hutan tu, diorang dah warning tau dia sebenarnya. Diorang macam bagi tahu, dia kata ranger-ranger dekat sini pun tak berani tau nak pergi jauh-jauh. Kiranya kalau diorang nak observe ataupun diorang nak jaga kawasan tu, diorang mesti pergi berlima ataupun berenam setiap kali sesi meronda. Diorang takkan pergi seorang ataupun berdua, sebab tempat tu memang bahaya. Bila dia cakap bahaya tu, bukan daripada segi yang kita nampak tau sebenarnya. Macam tu, itu maksud diorang. Tapi Pakcik M aku ni cakap dalam hati waktu diorang bagi tahu dia tu. Dia kata, korang tak bagi tahu pun aku dah tahu, sebab dia boleh nampak tau. Dia boleh rasa, dia boleh nampak tempat tu memang bukan tempat biasa. So dia pendekkan cerita, dia kata waktu dia tengah buat kerja tu, dia baru turun daripada panjat salah satu tiang elektrik dekat situ. Dan dia kata waktu dia turun-turun tu, makanan dia tiba-tiba hilang tau. Roti dia yang dia beli kat situ dah hilang.
Lepas tu, siapa pula yang ambil aku punya makanan ni? Dia ingatkan hantu tau yang ambil makanan dia. Tapi dia cari-cari. Dia kata waktu tu first time dia nampak. Korang pernah dengar ketam kelapa? Aku sebenarnya baru first time dengar. Aku tak tahu benda tu wujud sebenarnya. Tapi mungkin aku pernah nampak lah. Tapi aku tak tahu nama dia ketam kelapa. Nampak dekat media sosial lah. Bukannya nampak secara depan-depan. Tapi yang dia cerita ni, dia nampak depan-depan binatang tu curi makanan dia. Nama dia ketam kelapa sebab dia besar gila. Kaki dia tajam gila. Dan dia boleh potong kelapa. Jadi dia boleh kupas kelapa tu guna tangan dia. So korang bayangkan kalau ketik tu kena korang punya anggota badan, memang putus tu confirm. So point dia bukan binatang ketam kelapa tu sebenarnya. Itu selingan je. Point dia dekat sini, lepas dia dah habis buat kerja tu, dia pun baring lah dekat JT. Nama pun pulau, so mesti ada JT dan juga perhentian kan. So dia dah lepas habis kerja tu, dia taruh tangan dia belakang kepala dia dan dia pun baring. Lepas tu dia terlelap dekat salah satu JT dekat Pulau Jarak tu. Dah penat kan dengan makanan kencuri dengan ketam kelapa lagi. Okey, dia tidur tau. Dia mimpi, dia nampak ada obor-obor daripada langit yang berwarna-warni dan juga bercahaya daripada salah satu bukit ataupun gunung dekat Pulau Jarak tu, daripada arah tempat dia baring tu. Ini pelik dan juga kelakar, tapi itu betul apa yang dia nampak. Sebabnya kalau korang tanya mana-mana orang yang memang hijab dia terbuka pun, benda yang tidak berjasad ni ataupun makhluk apa-apa jin ni memang rupa dia berbagai dan it could take any form. Maksudnya dia boleh ambil apa-apa form je yang kita rasa pelik, tapi benda tu sebenarnya memang wujud. Dan dalam mimpi tu dia nampak obor-obor turun tau. Korang tahu kalau obor berenang macam mana? Macam ni macam tu kan. Ada banyak warna, tapi maksud aku satu obor-obor tu satu warna je, tapi dia bercahaya dan juga besar gila, turun daripada langit ke bawah. Macam tu dia turun ke bawah slow-slow je. Dan pakcik em aku ni memang nampak depan mata dia dalam mimpi tu. Dia kira obor-obor tu ada 7 semuanya, dan setiap salah satu obor tu mempunyai warna yang berbeza dan bercahaya. Setiap satu obor-obor tu adalah seorang puteri tau. Kiranya ada 7 puteri yang turun daripada awan tu, daripada atas turun ke bukit ataupun Pulau Jarak tu. Dan bila dia turun, pakcik aku nampak turun. Bila dia dah turun sampai bawah tu, obor-obor tu pun bertukar jadi puteri. Memang puteri, pakaian puteri. Sepanjang laluan daripada tempat dia turun tu ke JT pakcik aku tu menyala, dan banyak gila lampu dan panglima sepanjang jalan laluan tu. Semua menghala ke arah dia tau, daripada tempat puteri, 7 puteri tu turun. Bunyi dia macam dongeng, tapi ini memang apa yang pakcik aku cerita dekat aku, yang aku masih ingat lagi dan aku ceritakan dekat korang. Dalam ada 7 puteri tu, tinggal 2 je yang betul-betul pakcik aku nampak sepanjang laluan dia tu ke arah JT tu menyala tau. Dan keliling tu semua memang penuh panglima-panglima yang besar-besar dan juga bertanduk. Bukan bertanduk kepala, tak tahulah, aku tak pastilah kepala dia yang bertanduk ataupun dia pakai topeng bertanduk ke apa. Tapi pakcik aku cakap dia macam cerita Viking tu. Tahu tak Viking yang bertanduk-tanduk tu? Panglima tu semua bertanduk-tanduk. Lepas tu badan dia semua besar-besar. Semua macam menjagalah kiranya puteri tu daripada atas laluan dia turun bukit tu sampai ke bawah JT tu, sepanjang laluan tu. Lepas tu 2 orang panglima dia naik sampan pergi ke arah JT, ke arah pakcik em aku ni tengah baring waktu tu. Diorang berdua jemput pakcik aku ni naik ke atas sampan tu untuk jumpa dengan puteri diorang. Lepas pakcik em aku tanya, kenapa ni nak pergi mana? Puteri nak jumpa, diorang cakap macam tu. Ada 2 orang puteri nak jumpa pakcik em aku yang masa tu tengah baring dalam mimpi tu. Dan pakcik aku macam tak ada pilihan, dan dia pun naik je sampan tu dan dia pun pergi ke arah puteri tu. Sesampai je dekat tempat, macam ada satu perhentian dekat ada batu tau. Dia macam daripada apa yang pakcik aku cakap, dia naik sampan, berhenti dekat salah satu tempat ni ada batu besar. Pakcik aku tu dalam mimpi dia tak pakai baju, kira ni dia pakai seluar pendek je. So nampaklah semua kulit dia. Lepas tu dia kata ada satu serbuk ni, aku lupa nama serbuk tu. Dia ada mention tau hari tu. Aku ada rekod tau dia punya suara time dia cerita tu, untuk aku punya reference lah. Dan nanti aku tengok balik dan aku akan tulis dekat sub dekat bawah ni. Serbuk tu dia hancurkan. Lepas tu korang tahu tak, kalau kita nak buat kek kan, kita ada macam satu kon, macam ada satu plastik yang bentuk dia 3 segi tu kan. Kita akan masukkan kita punya krim, apa-apa krim yang kita dah buat selepas kita adun tu. Lepas tu kita akan picit dekat atas kek tu kan. Serbuk-serbuk yang puteri tu bancuh, macam dia masukkan air, dia masukkan serbuk tu, lepas tu dia kacau-kacau,
Lepas tu dia masukkan dalam plastik. Tapi bukan dalam mimpi tu, bukanlah plastik, tapi dia seolah macam alat tu lah kiranya, alat yang kita taruh untuk letak krim dekat atas kek tu. Aku pun tak tahu apa nama dia. Okay, dalam mimpi tu dia masukkan serbuk tu dengan air, dia kacau-kacau. Lepas tu benda tu kan bila kita picit dia akan keluar kan isinya tu. Dia lukis, dia tulis dekat sepanjang tubuh pakcik em aku tahu. Puteri tu ada dua, seorang buat sebelah kiri, seorang buat sebelah kanan. Pakcik em aku cakap memang penuh satu badan dia tulisan-tulisan kuno Jawa Indonesia, yang mana sebelah lagi tulisan lain yang dia tak tahu apa. Tapi sebelah yang dia kata memang tulisan kuno Jawa yang dulu-dulu punya tu, dua-dua tulisan berbeza dekat separuh badan dia. Sebelah puteri buat satu, sebelah lagi puteri buat satu. Penuh badan dia, memang kat tangan, kat muka dia, kaki semua penuh dengan tulisan tu. Dan lepas tu dia pun terjaga. So mimpi tu tergantung dan tak tahu sebenarnya apa yang terjadi lepas tu. Tapi apa yang dia cakap, dua puteri tu memang tertarik dengan dia dan nak ajak dia kahwin tau. Tapi ceritanya mati kat situ dan aku tak tahu apa jadi lepas tu. Dan dia kata dekat tempat tu juga dia seorang nampak ada kucing tau. Sebab dia dekat atas tempat tu kan macam berbukit-bukit. So dia nampak dekat bawah tu, dekat satu kawasan ni, ada seekor kucing tengah bermain-main lah kiranya dekat kawasan tu. Dia tak pelik pula sebab kucing kan. Bila dia tengok, makin lama makin dekat. Lepas tu dia tengok kan, apa hal kucing ni macam harimau? Sebab kan kucing tu besar gila tau. Muka dia je besar macam ni, memang macam harimau. Macam dia kucing, memang badan kucing, tapi dia besar gila. Tapi dia tak nampak menakutkan orang lah kiranya. Cuma ni dia besar gila, kucing yang sangat besar. Tapi bila dia pandang orang keliling tak nampak pun. Maksudnya diorang tak macam, memang tak nampak benda tu. Ada seorang yang nampak benda tu. Lepas tu bila dia pusing belakang, dia jalan lagi beberapa langkah, dia nampak pula ada seekor ayam. Tapi ayam tu bukan saiz biasa. Ayam tu pun saiz besar gedabak juga. Memang besar gila ayam tu. Ayam tu tinggi-tinggi ni, tahu tak? Memang besar gila. Kiranya kat situ kawasan macam pertanian, benda yang kita tak nampak ni. Macam tu ada ayam, ada kucing, macam tu. Kawasan penternakan ke, tak sure lah. Tapi dia nampak, yang orang lain tak nampak. Lepas tu ada salah satu kawan dia ni nak buang air besar tau dekat kawasan tu. Sebab dekat hutan malah datang ada toilet kan. So kawan ni nak terbuang air besar. Lepas tu dia nak pergi dekat situ. So pakcik em aku ni cakap lah, kau jangan buang kat situ. Kau kat semak ke apa ke, aku pergi celah-celah tu, kau pergi sana. Kat situ boleh, tapi kat tempat depan tu jangan. Macam tu. Kawan dia pun tak tanya apa-apa, sebab maybe kawan dia pun dah tahu dia boleh nampak. So kawan dia pun melaksanakan lah kerja ni dekat tepi semak tu. So tak tahulah apa jadi kalau tak ada pakcik em aku ni. Mungkin kawan dia tu dah buat something yang boleh membuat benda-benda yang kita tak nampak marah. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang pelik terjadi. Dia pernah je pakcik em aku ni kan, dia dapat job dia dekat Masjid Shah Alam, di mana kubah dia ada something wrong lah dengan kubah Masjid Shah Alam tu. So dia kena repair benda tu. Dan time dia repair benda tu, dia tak sengaja terjatuh tau. Kau bayangkan kubah masjid kan tinggi dengan tanah, jauh lah kiranya masa kubah tu dengan tanah. Lepas tu dia repair tu, somehow dia boleh terjatuh daripada atas tu sampai bawah, dan dia tak cedera apa-apa. Yang peliknya, dia memang tak ada cala, tak ada apa. Memang semua orang memang dah cuak gila waktu tu. Macam orang dah kerumun dia tak waktu dia jatuh tu. Tapi dia tak ada apa-apa. Dia kata dia cuma malu gila time tu sebab orang dah kerumun dia. So dia bangun dan dia minta rokok dekat orang. Macam rokok. Macam tu. Lepas tu dia hisap je tanpa apa-apa masalah. Yang orang semua dah pelik tengok dia, asal dia tak cedera langsung jatuh daripada kubah masjid tu. Macam tu. Tak tahulah sebenarnya, mungkin kelebihan dia ke, ataupun benda-benda pelik banyak sangat terjadi kat keliling dia sampai dia jadi kebal ke. Itu aku tak pasti dan aku tak tahu. Dan aku tak boleh cakap sebab aku tak tahu kan. Benda tak pasti jangan kongsi. Apa yang aku nak sampaikan di sini adalah pakcik aku tu memang sangat brutal dan dah macam-macam sangat dia nampak. Dan macam aku cakap episod sebelum ni, pakcik aku cakap kalau letak kisah dia daripada kecil sampai besar memang takkan habis dekat YouTube aku ni. Sebab memang semua kisah dia pelik-pelik. Dan terpulang pada korang nak terima ke tak, sebab ni semua adalah memang aku tahu memang betul yang terjadi dekat dia. Orang-orang yang tahu pasal benda-benda ni tahulah yang aku sebenarnya tak tipu. Faham tak maksud aku? Sebabnya benda-benda pelik, benda-benda misteri ni memang ada wujud dekat dunia ni dan kita tak boleh deny benda tu, kita tak boleh nafikan benda tu. Tapi jangan terlalu obses dengan benda tu. Sebabnya kita percaya yang kita ada Allah, dan Allah yang satu, dan Allah aja yang tolong kita, bukan benda-benda yang pelik ni. So aku di sini sebagai pencerita je kepada korang semua. Nama pun entertainment kan, YouTube. So kita share lah benda yang menarik dekat sini. Dan korang-korang yang mana
tak subscribe aku lagi tapi tengok video aku, tolonglah subscribe. Sebabnya korang tolong aku tolong korang. Macam tu. Aku tolong korang bagi tahu apa yang aku tahu pasal kisah-kisah mistik, dan korang pun suka dengan benda tu, dan korang pun kenalah subscribe aku supaya aku lebih bersemangat untuk update lagi cerita-cerita yang lebih menarik lagi lepas ni. Boleh juga follow aku dekat TikTok sebab aku akan update juga. Aku selalu update random video dekat TikTok, sama ada video resepi ataupun video hikari. Hikari tu kucing aku by the way. Dan video-video mungkin video 3 minit yang aku rasa macam cerita tu layak letak dekat TikTok, so aku letaklah dekat sana. So bolehlah tengok dekat sana, yang kalau korang tak tahu aku boleh attach link dekat bawah ni, okey. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Jangan lupa stay tune untuk kisah seterusnya. Take a peek, intai jangan wujudnya memanggil curiga.